Baik, saudara, kita ke Sarawak pula. Antara fokus hari ini ialah mengenai pembangunan wakaf di negeri itu. Perinciannya bersama Bumawin. Silakan Bumah. Baik, terima kasih Dia. Berdaftar dan nilai tunai wakaf sebanyak 11.86 juta ringgit, manakala sejumlah 15.2 juta ringgit telah dikutip menerusi skim wakaf pihak ketiga di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kedua-dua dana wakaf tersebut bagi menyediakan pelbagai projek termasuk membina hospital, sekolah dan infrastruktur penting lain digunakan untuk kepentingan orang ramai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dalam pada itu mahu intelektual Islam bekerjasama untuk mencari pendekatan terbaik dalam memperluaskan pembangunan wakaf untuk ekonomi dunia Islam sesuai dengan keadaan semasa. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Persidangan Wakaf Antarabangsa Anjuran Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kuching. Beliau menjelaskan wakaf tidak tertakluk kepada wakaf harta sahaja, tetapi pengertian wakaf adalah luas, antaranya berupa titik peluang maupun ilmu pengetahuan yang berperanan penting dalam menyokong pelbagai tujuan sosial, agama dan pendidikan. Terdahulu, beliau turut menyaksikan Memorandum Persefahaman MOU Pembangunan Wakaf di antara Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti HSTP Turkiye. UNIMAS diwakili Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Kadim Suaidi, manakala Universiti HSTP Turkiye diwakili oleh Profesor Dr. Deniz Demir Yurek. Dalam majlis yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyalurkan dana kepada UNIMAS berjumlah RM1 juta bagi tujuan pembangunan wakaf. Sarawak merancang untuk menubuhkan sekolah antarabangsa Islam yang pertama di negeri ini yang berperanan sebagai pusat pengembangan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu sekolah antarabangsa Islam ini nanti akan memberi ruang kepada qori dan qoriah dari dalam negara dan luar negara untuk mendalami ilmu-ilmu yang terdapat terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Untuk masa depan Sarawak, saya telah membuat keputusan dengan rakan saya untuk menubuhkan sekolah antarabangsa Islam di Sarawak. Kita bukan saja mempunyai sekolah antarabangsa yang kita bangunkan 5 buah. Sekarang pun kita akan bangunkan sebuah sekolah antarabangsa Islam yang menekankan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran berlangsung sehingga 18 Mac ini yang melibatkan seramai 37 qari dan qariah. Pelbagai aktiviti sampingan diadakan sepanjang majlis tersebut berlangsung, antaranya bengkel tahsin, ceramah perdana, pameran Al-Quran dan kayuhan harmoni mesra Ummah. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud. Baik, Sarawak akan mengutamakan pembangunan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan hidroelektrik untuk mencapai masa depan sifar bersih karbon atau net zero. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata Sarawak mempunyai sumber alam yang banyak yang boleh dimanfaatkan untuk menyediakan tenaga yang bersih dan mampan. Justru Dato' Amar Awan Tengah memberitahu inovasi adalah kunci untuk masa depan sifar bersih karbon Sarawak dengan menggalakkan pembangunan teknologi dan penyelesaian baharu yang boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menggalakkan amalan mampan. Jelasnya ini termasuk penggunaan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpan karbon CCUS yang boleh membantu mengurangkan pelepasan daripada industri utama seperti minyak dan gas. Beliau juga menjelaskan kerajaan negeri juga akan bekerjasama dengan pihak berkepentingan termasuk sektor swasta, masyarakat dan rakan kongsi antarabangsa untuk mencapai matlamat kelestarian tersebut. Ia merangkumi penggunaan kepakaran dan sumber yang boleh mempercepatkan peralihan kepada masa depan rendah karbon selain mewujudkan peluang ekonomi baharu dan menggalakkan pembangunan sosial serta pada masa yang sama melindungi alam sekitar. Beliau berkata demikian pada makan malam gala sempena Persidangan Karbon Asia di Kuching. Persidangan
Perbincangan yang julung kali diadakan itu merupakan anjuran bersama Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak dan Agus Media yang disertai penceramah serta delegasi daripada 9 buah negara antaranya Malaysia, Norway, United Kingdom, Jepun, Korea Selatan, Thailand dan Singapura. Ia bertujuan membincangkan isu berkaitan pengurusan, pengimbangan dan perdagangan karbon melibatkan pewujudan dasar-dasar teknologi baharu serta peluang pelaburan dalam ekosistem pasaran karbon di rantau Asia. Menangani isu perubahan iklim kini turut menjadi agenda utama Persatuan Pandu Puteri Sedunia termasuk di Sarawak. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak, Datuk Dayang Moliah Dato' Awang Daud, langkah ini selari dengan Undang-Undang Pandu Puteri ke-6 iaitu menjaga persekitaran dan alam sekitar. Datuk Dayang Moliah berkata ahli-ahli Pandu Puteri hendaklah memberi manfaat bukan sahaja untuk diri tetapi juga untuk generasi akan datang menerusi beberapa modul yang diperkenalkan pada persidangan World Association of Girl Guides and Girl Scout WAGGS keempat yang diadakan di Amerika Syarikat baru-baru ini. Jelasnya terdapat pelbagai pack aktiviti WAGGS, modul-modul dan kempen plastik Tide Turners and Wave Maker yang boleh ahli-ahli Pandu Puteri sertai atau laksanakan. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2023 yang disempurnakan oleh Penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib di Astana Negeri Kuching. Bertemakan dunia kita, masa depan kita yang aman, persekitaran dan keamanan. Hari Peringatan Sedunia 2023 kali ini mengajak ahlinya untuk memahami persekitaran berfungsi selain mencari untuk melindungi persekitaran dan alam sekitar semula jadi. Pada majlis tersebut, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib turut menyampaikan sumbangan wang tunai berjumlah RM5,000 masing-masing kepada wakil persatuan dari daerah Kuching, Sibu, Sarike, Padawan dan Serian. Baik, menjelang pembukaan sesi persekolahan 2023-2024 Isnin depan disusuli dengan ketibaan Ramadan beberapa hari kemudian, seramai 25 keluarga di Sri Aman menerima bantuan melalui program Ziarah Kasih Ramadan dan program Kasih Prihatin Kembali ke Sekolah. Program yang dibawakan Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak PPNS itu adalah di bawah inisiatif I Care for You yang dilaksana melalui Bahagian Kesejahteraan Rakyat dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Ketua Penolong Pengarah PPNS Zon Sri Aman, Radiah Muhammad berkata, bantuan berupa sumbangan tunai bagi pembelian barangan keperluan sekolah dan barangan dapur sebagai persediaan menyambut bulan Ramadan. Untuk makluman juga, penganjuran ini adalah sebanyak 4 lokasi di Kuching, Sri Aman, Sibu dan juga Miri untuk 120 orang KRI Kasih. Kita harapkan dengan sedikit bantuan daripada pihak Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak ini dapat meringankan beban mereka untuk menghadapi bulan Ramadan dan juga keperluan anak-anak ke sekolah. Alhamdulillah, kerana program ini sangat bermakna dan ianya ada sentimental value sebenarnya, yang mana kebetulan pembukaan sekolah kita pada tahun ini dan Ramadan pun menjelang, dan ini adalah cakna kita membantu dan memberikan kasih dan prihatin kepada golongan yang kurang kemampuan untuk pembelian barangan sekolah mereka. Bertujuan untuk memupuk rasa prihatin dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, program berkenaan juga diharap dapat mengalakkan kerjasama sektor awam dan swasta dan melaksanakan program tanggungjawab sosial pada masa akan datang. Penerima yang ditemui pula melahirkan rasa syukur dan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Memang baguslah dapat menolong, meringankan beban. Macam kami NC mampu tu kan memang mengharap sangatlah ada bantuan ke tu, tambah nak bulan puasa lagi, buka sekolah lagi. Memang sangat-sangat baguslah. Dan terima kasih banyaklah pada yang bersangkutan yang telah memberi itulah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Program tu bagus untuk menolong golongan yang kurang kemampuan lah. Mendapat diteruskan lagi dari masa ke semasa. Pada program tersebut, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional turut menyumbang beg sekolah kepada anak-anak penerima.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih langsung dari Sarawak.